Ini bab apa yang disebutkan tentang peperangan dengan orang-orang Rum. Diriwayatkan daripada Umair bin Al-Aswad Al-Anasi, dia menceritakan bahawa dia pergi menemui Ubadah bin As-Samit ketika dia berada di pinggir di kawasan tepi pantai Hims. Wa huwa fi bina'in lahu. Ubadah bin As-Samit pada ketika itu berada dalam binanya, yakni rumahnya. Bersamanya ada Ummu Haram, yakni istrinya. Qala Umair berkata, fa haddathatna Ummu Haram. Ummu Haram pun menceritakan kepada kami bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu jaishin min ummati yaghzuna al-bahr. Tentera yang mula-mula daripada umatku meredah laut untuk berperang. Qad aujabu, telah pasti yakni akan mendapat syurga. Qalat Ummu Haram berkata, qultu ya Rasulullah, ana fihim, saya termasuk di kalangan mereka, di antara mereka. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anti fihim, engkau termasuk di antara mereka. Qalat, kata Ummu Haram, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu jaishin min ummati yaghzuna madinata Qaisar. Tentera yang mula-mula dari umatku menyerang bandar Qaisar, maghfurul lahum, diampunkan untuk mereka. Faqultu, saya pun berkata, saya termasuk di antara mereka, wahai Rasulullah. Nabi SAW menjawab, la, tidak. Ini bab berperang dengan orang-orang Yahudi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, kamu akan berperang dengan orang-orang Yahudi sehingga seseorang dari mereka, yakni daripada orang-orang Yahudi itu, bersembunyi di balik batu. Maka berkatalah batu itu, wahai hamba Allah, ini Yahudi ada di belakangku, bunuhlah dia. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan berlaku sehingga kamu memerangi orang-orang Yahudi, sehingga batu yang di belakangnya, di baliknya ada orang Yahudi berkata, wahai orang Muslim, ini Yahudi ada di belakangku, bunuhlah dia. Ini bab berperang dengan orang-orang Turk, bab memerangi orang-orang Turk. Diriwayatkan daripada Amr bin Taghlib, katanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara alamat kiamat itu ialah kamu akan berperang dengan satu golongan yang ta'iluna ni'ala syar, yang memakai kasut bulu. Wa inna min asyratis sa'ah, dan di antara alamat kiamat itu, antuqatilu, yaitu kamu berperang dengan satu kaum iradal wujuh, yang lebar mukanya, ka'anna wujuhahum al-majan al-mutraqah, seolah-olah wajah mereka itu, muka mereka itu perisai yang diketuk dengan tukul. Perisai, yakni dari kulit yang diketuk dengan tukul. Diriwayatkan daripada A'raj, katanya Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan berlaku sehinggalah kamu memerangi orang-orang Turk, sighar al-a'yun, yang sepet matanya, kecil matanya, humral wujuh, merah mukanya, zulfal unuf, yang hidungnya itu
hidung kemik, hidung kepek. Zulfal unuf, yang kemik hidung-hidung mereka. Ka'anna wujuhahum, muka mereka bagaikan al-majanul mutraqah, bagaikan perisai yang diketuk, yakni diratakan. Dan kiamat tidak akan berlaku sehingga kamu memerangi satu golongan, ni'aluhum asy-sya'r, yang mana kasut mereka itu adalah bulu, daripada bulu. Babu qitalil ladzina yanta'iluna asy-sya'r, ini bab perang dengan orang-orang yang memakai kasut bulu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, kiamat tidak akan berlaku sehingga kamu, atau selagi kamu tidak berperang, sehingga kamu berperang dengan satu golongan yang mana kasut mereka itu adalah bulu, yakni daripada bulu. Wala taqumus sa'atu, kiamat tidak akan berlaku sehingga kamu memerangi satu golongan yang mana wajah mereka, muka mereka bagaikan perisai yang diketuk dengan tukul. Sufyan dalam riwayatnya menambahkan, kata Abu Zinad daripada A'raj daripada Abi Hurairah, sebagai riwayat disebutkan itu sighar al-a'yun, mereka itu bermata kecil, yakni sepit. Zulfal unuf, kemik hidungnya. Ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah. Sebab tadi lah, ini bab orang yang mengatur sahabat-sahabatnya dalam saf ketika kekalahan. Wa nazala an dabbati, dan turun dari kenderaannya, wastansara, serta meminta pertolongan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Ishaq, katanya saya mendengar Bara ketika ditanya oleh seorang lelaki, akuntum farartum, adakah kamu telah lari wahai Aba Umarah pada hari Hunain? Dia berkata, tidak demi Allah, Rasulullah SAW tidak berpaling, yakni tidak lari, tetapi telah keluar anak-anak muda dan orang-orang yang bersemangat, akhfafuhum, yang ringan pikirannya, maknanya yang semangat. Hussaran, dalam keadaan tidak bersenjata, dalam keadaan kosong, tidak bersenjata. Fa'atau rumatan, mereka menemui golongan pemanah, yaitu kumpulan Hawazin dan Bani Nasr, yang mana anak panah mereka hampir tak jatuh, yakni dengan sia-sia. Farashaquhum rashqan ma yakaduna yukhti'un, mereka dipanah, yakni disambut dengan anak-anak panah oleh golongan Hawazin dan Bani Nasr itu, yang mana anak-anak panah mereka itu hampir tidak melencong, tidak tak kena, tidak lari daripada sasarannya. Fa aqbalu hunalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana mereka menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni puak-puak musuh itu menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas bagal putihnya, sedang sepupunya Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib mengheret ataupun memegang tali untanya. Fanazala, maka Nabi sallallahu memegang tali bagalnya itu, yaqudu bihi, yakni mengheretnya lah. Fanazala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun dan meminta pertolongan, minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, aku nabi tiada dusta, akulah anak Abdul Muttalib. Kemudian dia pun mengatur sahabat-sahabatnya. Bab du'a 'alal musyrikin bil hazimah wa zalzalah. Itu panjang pula tu. Bab ma qila fi qitalir Rum, apa yang disebutkan tentang peperangan dengan orang-orang Rum. Di sini Imam Bukhari
mula menyebutkan hadis-hadis, mula mengemukakan hadis-hadis yang menyebutkan tentang peperangan di antara orang Islam dengan bangsa-bangsa lain yang akan berlaku. Mana tak berlaku lagi pada masa itu, tapi akan berlaku. Banyaklah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Ada beberapa saja, tapi dalam kitab-kitab lain banyak lagi disebutkan. Bahkan sampai ke akhir zaman disebutkan secara jelas ataupun secara isyarat disebutkan itu. Ini menunjukkan bahawa peperangan di antara orang Islam dengan orang-orang bukan Islam akan berterusan ada. Sama ada ketika orang Islam kuat atau ketika orang Islam tidak kuat. Dalam kedua-dua keadaan itu Nabi SAW telah pun cerita dah, royak dah. Telah royak dah. Ini berkenaan dengan perang dengan orang-orang Rom. Ketika ini orang Islam memang menang. Orang Islam menang. Orang Islam kuat. Ada lagi dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan perang dengan Habsyah, perang dengan Farsi, perang dengan balik Mesir. Ada dia sebutkan. Perang dengan orang-orang murtad ada sebut dalam kita panggil tanabbu'at, ramalan tepat Nabi SAW itu ada sebut. Peperangan di India ada sebut. Dalam Nasa'i misalnya, dalam Sunan Nasa'i ada disebutkan berkenaan dengan Ghazwatul Hind. Tajuk dia tu perang dengan orang-orang India. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah, dia kata Nabi SAW menjanjikan kepada orang-orang yang pergi perang di India selamat daripada api neraka. Dia kata kalau aku masih hidup lagi, Abu Hurairah kata, aku akan pergi perang dan mengorbankan segala-galanya, harta bendaku dan nyawaku pun pergi. Kalau aku berjaya, kalau aku dibunuh, aku adalah syahid yang terbaik. Kalau aku balik, dapat balik, patah balik, yang ini tidak dibunuh, aku adalah Abu Hurairah Al-Muharrar, katanya. Aku adalah Abu Hurairah yang telah dibebaskan daripada api neraka. Disebutkan begitu dalam Nasa'i, jelas sebut. Pada tu disebutkan dua golongan daripada umatku yang akan bebas daripada neraka. Satu golongan yang akan pergi perang ke India, Al-Hind. Satu golongan lagi yang berperang bersama dengan Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Sampai disebut begitu dengan jelas dalam Nasa'i. Padahal Nasa'i ini dia wafat pada tahun 302. Bermakna dia tulis sunan itu sebelum pada tu lah, beberapa tahun sebelum pada tu. India ni diserang oleh orang-orang Islam, tentera Islam, iaitu oleh Mahmud Ghaznawi, Sultan Mahmud Ghaznawi pada tahun 392, iaitu lebih kurang 100 tahun selepas pada Nasa'i itu riwayat. Pada masa tu tak ada lagi dalam riwayat tu sanad dia cukup lah sampai kepada Abu Hurairah, sampai kepada Nabi SAW. Mana tak tahu mana lagi ayat tu. Lepas tu pada masa Nasa'i tulis tu pun, kitab tu tak ada lagi waktu tu. India tak jatuh lagi ke tangan Islam. Di zaman pada tahun 392 Mahmud Ghaznawi pergi serang India. Jatuhlah India ke tangan orang-orang Islam, dan orang Islam memerintah di sana selama beberapa abad. Selama beberapa abad. Itu nak ayat dia ayat dah. Itulah Nabi SAW ni dia beza daripada orang lain, daripada ahli-ahli politik ataupun pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Pasal dia apa yang dia cerita tu berdasarkan wahyu. Dia ayat tu tepat, memang berlaku. Memang berlaku. Supaya juga perang dengan orang Rom ni, dia ayat dah. Hadis ni sudah berapa kali dah kita jumpa ni. Ubadah bin As-Samit dengan isteri dia Ummu Haram pergi perang melalui laut. Ini berlaku di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman mula-mulanya, dan dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah. Itu mula-mula di zaman Sayyidina Uthman. Dan dialah, di zaman dia itulah mula-mula orang-orang Islam ini menyiapkan armada ataupun angkatan laut, tentera laut yang begitu besar.
Di zaman Muawiyah kemudiannya diperbesarkan lagi angkatan laut itu. Dan dia pergi serang. Serang, jatuhlah apa ni kita panggil Cyprus. Sicily. Sicily ataupun Cyprus. Kobros orang panggil. Jatuh ke tangan orang Islam. Inilah yang disebutkan ini pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada berlaku ni. Dulu kita sudah jumpa pada riwayat ni pada muka surat 391, lebih jelas, lebih panjang lagi, detail lagi di sana sudah disebutkan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam senggup beberapa kali. Lepas tu dia suka. Di sana ada disebutkan. Dia suka. Abu Haram tanya, "Apa suka? Nampak pelik?" Dia kata dia ditunjukkan kepadaku satu golongan umatku meredah laut. Mereka berada di atas takhta bagaikan raja-raja, megahnya, hebatnya. Lepas pada tu hak inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Awwalu jayshin min ummati yaghzuna al-bahr qad aujabu." Qad aujabu tu makna telah memastikan. Apa makna aujabu? Cuba tengok dalam hasyiah kita nombor 1. Qad aujabu ay fa'alu fi'lan wajabat lahum bihil jannah. Telah melakukan suatu kerja yang mana pasti syurga itu diperolehi mereka dengan sebab kerja, yakni kerja besar. Kerja besar sudah pasti, yakni sudah pasti mereka itu akan mendapat syurga. Itulah dalam hadis tu hak panjang dulu sudah cerita dah. Lepas tu Ummu Haram kata, "Saya ni termasuk dalam kumpulan mereka tu ke?" Doalah. Di sana dia sebut doalah supaya saya masuk dalam kumpulan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun doa. Dan dia kata engkau termasuk dalam kumpulan itu. Lepas tu ni hak yang kedua pula. Hak yang kedua pula. Dia sengguk pula. Macam tidur, lepas tu dia sedar, dia suka pula. Dia pun kata, "Awwalu jayshin min ummati yaghzuna Madinata Qaisar maghfurun lahum." Tentera yang mula-mula daripada umatku menyerang Madinata Qaisar, bandar Qaisar atau ibu negara Qaisar, maghfurul lahum, diampuni untuk mereka. Ummu Haram tanya, "Saya termasuk dalam kumpulan mereka ni ke?" Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak. Jawabnya, memang betul apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu hak ni bukan seorang dua riwayat ni, ramai hak riwayat ni. Bukan satu jalan riwayat saja, banyak yang menyebutkan bahawa peristiwa ni memang berlaku begitu, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Haram memang mati dalam kumpulan yang pertama. Kumpulan yang pertama, bukan dalam kumpulan yang kedua. Kumpulan yang pertama iaitu kumpulan yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Lepas pada tu ala balik tu, seperti mana dalam kita jumpa dah dulu, ala balik tu dia jatuh daripada kenderaan dia dan patah tekuk. Matilah Ummu Haram tu dalam perjalanan balik dia. Dia tak termasuk dalam golongan yang kedua. Golongan yang kedua ni yang pergi menyerang Madinah Qaisar. Mana Madinah Qaisar? Iaitu Konstantinia. Konstantinopel. Konstantinia yang pergi serang ibu negeri Kaisar. Ibu negeri Kaisar pada masa itunya di Turki. Di Turki iaitu Konstantinia yang pergi serang itu. Hak mula-mula pergi serang ni dalam sejarahnya dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Lepas pada tu ramailah maknanya sahabat-sahabat besar ikut serta dalam perang tu. Ni hak mula-mula dalam sejarah. Lepas pada tu orang-orang Islam terus menerus pergi serang sama, tak jatuh lagi. Tetapi hak mula-mula dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Dan hak sekali dengan tu pergi dengan dia tu Abu Ayyub Al-Ansari, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, ramai lagi sahabat-sahabat pergi di bawah pimpinan dia. Dan Abu Ayyub meninggal di sana ketika pergi sekali dengan Yazid itu. Ketika dia dekat nak mati, dia kata tengah duduk perang tu, Abu Ayyub kata, "Bawa aku setakat mana kamu boleh bawa." Pergi serang dalam keadaan sakit begitu. Sakit nak mati. Orang-orang Islam pun usung dia bawa pergi perang, masuk lagi. Pergi sampai dia mati dalam peperangan itu. Itu kisah Abu Ayyub. Dan hak tu
dipimpin oleh Yazid. Yazid kebanyakan orang duduk kata jahat, zalim, tak pakar, suka berjoget dengan orang perempuan, suka main dengan kera, macam-macam lah, kaki arak, yang dituduh begitu, padahal tidak begitu. Kalaulah betul begitu, bagaimana begitu ramai sahabat-sahabat ni duduk di bawah dia boleh terima dia? Kalau dia ni orang tak pakar, reti main, reti berjoget, reti main dengan kera ke apa, dengan monyet tu, macam mana dia boleh memimpin pasukan yang besar begitu? Bawah-bawah dia ni orang besar-besar, sahabat-sahabat besar-besar. Tentulah mereka anggap dia seorang yang bijaksana, yang layak, seorang yang layak. Itu ceritanya. Sebab itulah kita tengok dalam hasyiah kita nombor 2, Madinah Qaisar. Qaisar itu iaitu Raja Rum. Qala al-Qastalani, kana awwalu man ghaza Madinah Qaisar Yazid bin Muawiyah. Dia sebut orang yang mula-mula menyerang bandar Qaisar itu ialah Yazid bin Muawiyah. Wa ma'ahu jama'atun min sadatis sahabah. Bersamanya ada sekian ramai sahabat-sahabat besar, ka Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Ibn Zubair wa Abi Ayyub al-Ansari, wa tuwfiya biha Abu Ayyub sanata 52 min al-hijrah. Pada tahun 52 hijrah Abu Ayyub mati dalam peperangan itu. Dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Kaza qalahu fil khairil jari wa fil fath. Dalam Fathul Bari ada disebutkan, Hafiz bin Hajar sebut, qala al-Muhallab. Muhallab berkata, hadzal hadis manqabatul li Muawiyah. Hadis ini merupakan menyatakan keistimewaan, kelebihan Muawiyah, kerana dia adalah orang yang awwalu man ghazal bahra, orang yang mula-mula berperang dengan meredah laut. Wa manqabatul li waladihi, dan dalam hadis ini juga ada menyatakan kelebihan dan keistimewaan anaknya, yakni Yazid, li'annahu awwalu man ghaza Madinah Qaisar, kerana dia adalah orang yang mula-mula menyerang Madinah bandar Qaisar itu. Walaupun Ibn Tin dan Ibnul Munayyir mana mengkritik Muhallab tadi, dia kata tidak mesti. Ini pasal dia terpengaruh ni orang kemudian. Ulama-ulama banyak terpengaruh dengan diayah, dengan cerita-cerita palsu yang ditaburkan di sekitar Yazid itu, tentang keburukan Yazid itu, sehingga terpengaruh. Kalau ada ulama dulu kata lagu tu tentang Yazid, hak mari kemudian tu dia kata tidak mesti. Dia kata la yalzamu min dukhulihi fi dhalika al-umum alla yakhruja bi dalilin khas. Tidak semesti kalau dia termasuk dalam dalil umum itu, maka dia tidak boleh keluar berdasarkan dalil yang khas pula. Itu dalil umum. Maknanya kelebihan diampuni itu boleh jadi orang-orang lain lah, hak pergi sekali dengan dia, hak di bawah pimpinan dia, tapi dia tidak termasuk. Sebab apa? Boleh jadi dia terkeluar, tak termasuk dalam hal tu berdasarkan dalil yang khas. Kerana ahli ilmu tidak berselisih pendapat bahawa Nabi SAW, sabda Nabi SAW, maghfurul lahum, diampuni untuk mereka itu, disyaratkan dengan syarat bahawa ayyakunu min ahlil maghfirah, bahawa mereka itu orang yang layak diampunkan oleh Allah SWT. Allah menerima taubat dia, hatta lawir tadda ahadun, sehingga kalau sesiapa di kalangan mereka itu hak pergi perang itu, kalau andai kata ada yang murtad di antara mereka, mimman ghazaha ba'da dzalika, selepas itu, tidak termasuk dalam umum itu secara ittifaq. Dia tidak termasuk dalam kelebihan ni dengan ittifaq ulama. Katakanlah dalam mengamah hak pergi perang saat ni, lepas pada tu dia murtad, tak ada syarat, jadi tidak diampunilah untuk dia. Fadalla ala anna al-murad, ini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan maghfurun itu, diampuni untuk mereka itu, bagi orang yang ada syarat untuk diterima taubatnya itu. Al-maghfirah fihi minhum, di kalangan mereka itu. Tengok ni, tengok ni ayatnya begitu terpengaruh. Mana dalil khas yang ayat kata Yazid ni tidak terima taubat ni, setara mana dia murtad lah. Adakah dalil yang menunjukkan dia murtad? Ya adalah hak Syiah ayat. Syiah kata memang dia sudah murtad. Hak Syiah ayat, anda terpengaruh. Apa yang kata
dia ni tak terkeluar dia seorang. Hak maghfurul lahu, sedangkan dia ketua nombor satu sekali. Lepas tu dia terkeluar. Hak ni ada hadis umum. Dia kata boleh jadi terkeluar dengan hadis khas. Hak mana hadis khas tu? Biarlah royak dulu. Royak saja gitu hadis khas. Terkeluar. Untuk terkeluar tu, biar pasti dia ni tidak layak dah Tuhan nak terima taubat dia tu. Kalau kesalahan dia pun tidak terima, iaitu dia jadi kafir, buktikan dulu ya dia tu kafir. Kalau tidak terbukti, dengan andaian itu saja kita kata boleh jadi dia keluar kalau tak cukup syarat. Kalau lagu tu betul balik Syiah lah. Syiah kata, hak kita kata was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar gapo tu masuk dalam syurga gapo, itu kata dia kalau menepati syarat. Hak Tuhan kata gitu tu was-sabiqunal awwal kemudian masuk syurga tu betul. Tapi kalau menepati syarat, sekiranya ada di antara mereka itu yang murtad katakanlah, takkan masuk syurga hak murtad. Serupa dengan Syiah, sama warnanya kecek dengan Syiah. Betul lah kalau lagu tu Syiah kata. Syiah apa kata? Sahabat-sahabat murtad. Kita tidak kata sebab dia kata je. Pokok kita tak kata, dia kata murtad. Apabila dia murtad, tak termasuk dalam ayat tadi. Kalau tak termasuk dalam ayat tadi, ayat masuk pakai dalam syurga, menunjukkan dia tidak murtad dah tu. Kalau tidak, mana Tuhan tak tahulah. Tuhan ayat dia pokok tu masuk syurga, lepas tu pokok tu murtad pula. Macam mana? Hadis ini menunjukkan kalau Yazid itu salah sekalipun, adalah kesalahan dia, ada dosa dia, diampuni. Dia diampuni. Seperti mana kalau sahabat itu, ia disebutkan sebagai ahli syurga, kalau dia ada salah pun, dia ahli syurga juga. Tuhan raya. Apa hak kita untuk mempertikaikan lagi? Supaya juga Yazid ni, maknanya dia diampuni. Kalau dia ada salah gitu-gitu, hak kita duk andaikan dia ni tidak boleh diampun. Sebab apa? Dia sudah murtad. Mana dalil dia? Dalil dia. Mana dalil dia? Tak ada dalil. Tak ada dalil. Lepas tu orang kata, pasal dia berlawan dengan Sayyidina Husain tu, siapa terbunuh Sayyidina Husain tu, itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Kalau orang perang dengan cucu Rasulullah jadi kafir kau, adakah dalil lagu tu? Lepas tu cucu Rasulullah di situ dalam cerita tu adalah sebagai pemberontak terhadap kerajaan. Sebagaimana Sayyidina Ali, apa dia buat terhadap Muawiyah yang dikatakan pemberontak? Tidak, dia perang. Kalau Sayyidina Ali boleh perang terhadap pemberontak, apa Yazid salahnya? Masa Sayyidina Ali tak apa. Kalau pemberontak, orang-orang yang dikatakan pemberontak, dia boleh perang, harus, tidak salah. Tapi bila Yazid buat begitu tak boleh. Apa beza tu? Itulah yang tak kena. Cara mikir tu tak kena. Kita kata Yazid ni orang molek dan dia ni khalifah, seperti Mullah Aliul Qari dan ramai lagi sebut, dia ni khalifah, yang molek juga. Sebab apa? Dipilih oleh sekian ramai sahabat-sahabat. Itu cukup lah tu. Kalau dia tak molek, macam mana sahabat boleh terima dia? Kalau kita kata pemerintahan dia, khilafah dia tu, jawatan dia tu tidak sah jadi khalifah tu, sebab apa? Ni beberapa orang ni yang tak terima dia. Sayyidina Husain, Ibnu Zubair, orang ni tak terima ni. Berapa orang? Paling tinggi disebutkan 4 orang. Di zaman Sayyidina Ali, hak tak terima Sayyidina Ali sebagai khalifah bukan 4 orang, beribu-ribu sahabat-sahabat. Macam mana kita boleh kata sah khilafah Sayyidina Ali? Kita kata dia khalifah Rashid juga, padahal begitu ramai yang menentang dia, dia tak setuju dengan dia, dia tidak bai'ah dengan dia. Hak tu benda yang kita kena faham. Bagaimana kita boleh terima Sayyidina Ali? Apabila kita boleh terima Sayyidina Ali, walaupun orang sekian ramai tidak bai'ah kepada dia, apa kita tak boleh terima Yazid? Kerana 4 orang saja tidak terima. Apa kita tak boleh? Itu dari segi logiknya tak menasabah. Apa yang diceritakan tentang Yazid zalim begitu gini, itu cerita kemudian. Masalah dia bunuh Sayyidina Husain, betul ke dia bunuhnya? Hak tu pun tak pasti lagi. Yang jelasnya kalau mengikut cerita-cerita yang anda sudah tulis dah dulu juga, hak ni Syiah yang bunuhnya Sayyidina Husain tu. Syiah yang bunuh Sayyidina Husain, bukan Yazid. Tapi dia letak atas Yazid. Kebetulan moga dia mengata kena atas dia. Pada masa tu dia mengata kena atas dia. Tetapi masalahnya
kita nak kata kalaulah dia tu menentang pemberontak, salah ke tidak dari segi hukum Islam? Kalau salah, apa tindakan Sayyidina Ali? Salah lah kalau lagu tu tindakan Sayyidina Ali. Orang yang berontak terhadap dia, tak sebai'ah dengan dia pergi perang. Salah lah kalau lagu tu. Kalau tidak salah hak tu, hak ni pun tidak salah juga. Begitu pandangan kita. Setelah sekian ramai sahabat-sahabat ni bai'ah dengan Yazid, terima, faham kita kata, oh mereka semua dipaksa. Mereka semua bai'ah dengan Yazid tu dalam keadaan pedang duduk tekuk. Itu pun cerita yang mana kalau kita baca, kalau kita kaji, terdiri daripada orang-orang yang memusuhi puak-puak ni, salaf dulu juga, puak-puak Syiah juga, cerita puak-puak Syiah juga. Kalau kita fikir dengan logik, sahabat-sahabat ni kuat lagi pada masa tu. Adakah munasabah dia ni lemah sangat? Berapa? Jadi orang sahabat-sahabat ni tidak dibela lah pada masa tu, seseolahnya tak ada penyokong dia, sehingga dia tak boleh nak apa, kuat lagi kuasa Yazid ni. Sahabat-sahabat bukan pasal tu. Orang zaman lain ni pun tak boleh mudah-mudah. Iraq tu tak boleh lagi, tak serah lagi. Walaupun kata habis dah perang, habis perang tak berhenti lagi, kau ramai mati. Setara Iraq tu, orang zaman lain ni, kalau sahabat tidak lagu tu, dia tidak akan lak seseorang yang tak betul naik. Dia tidak akan lak. Dia tidak akan holah tangan dia bai'ah kepada orang yang tak betul. Di sini dalam hadis disebutkan Yazid jadi panglima, orang lain duduk bawah dia. Dia tidak akan ikut orang yang lagu tu. Itu sikap sahabat. Tapi kita sudah keliru. Sikap sahabat ni kita samakan dengan orang kemudian. Kerana boleh mata benda dunia, kerana Muawiyah ni baik dengan orang ramai, bagi duit sana, bagi duit sini, semua tutup mulut lah. Kita ingat lagu tu sahabat ni supaya orang zaman lain ni. Orang zaman lain ni bukan semua boleh dibeli. Bukan semua juga boleh dibeli. Jangan ingat main-main. Usah kau zaman tu. Macam mana? Takkanlah begitu. Sebab tu kita kata hadis ini betul dah sebab Muhallab kata tadi, adalah keistimewaan kepada anak Muawiyah, Yazid. Sebab apa? Kalau dia ada salah pun maghfurul lahu, Tuhan sudah maaf. Apabila sudah maaf, di mana ada hak kita untuk kata macam-macam kepada dia? Orang yang Allah SWT sudah bersihkan tu, di mana ada hak kita? Kalau ahli Badar tu, Nabi SAW kata, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Dia riwayatkan hadis kursi itu, yakni lakukanlah apa saja, aku telah ampunkan kamu. Ahli Badar, kita kata itu kelebihan ahli Badar. Apa kita kata takut mana tahu salah seorang tu ahli Badar tu yang murtad. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ampun, tak cukup syarat. Bolehkah kita kata lagu tu? Tak ada siapa dia kata lagu tu. Daripada dulu sampai sekarang tak ada, kecuali orang yang sesat kata lagu tu. Lepas tu, tu ada tu Sa'labah tu, cerita Sa'labah tu sesat. Itu cerita yang orang buat, bukan betul. Situ dulu kita kena pastikan betul. Tak ada ahli Badar jenis tak pakar, tak ada. Kalau kata ahli Badar tak pakar, dia tu tak pakar. Bila Allah SWT kata fa inni qad ghafartu lakum, aku telah ampunkan kepada kamu, di mana ada hak kita untuk kata dia ni jahat untuk ini? Kalau dia ada salah gitu-gini pun Allah SWT sudah ampunkan. Supaya Yazid ni juga, kalau ada kekurangan dia, Allah SWT sudah ampunkan. Takkanlah hak bawa dia ni, hak ramai-ramai ni bawa dia, Tuhan ampun. Dia hak nombor satu sekali, panglima yang usung Abu Ayyub tu waktu perang tu, dia tidak diampun semata-mata kerana dia perang dengan Sayyidina Husain. Takkanlah lagu tu. Kecuali kalau kita boleh buktikan dia tu kafir. Nak kata dia tu kafir, jangan mudah-mudah. Syiah boleh katalah, kita orang ahli sunnah tak boleh. Apalagi hadis ini ada. Semua sepakat mengatakan orang yang mula-mula pergi perang Madinah Qaisar ini Yazid. Semua terima. Ahli sejarah mana? Syiah pun terima juga. Memang dia kata Yazid jadi kepala. Apa kalau kita tanya pada ketika tu, apa yang boleh terima semua? Sayyidina Husain pergi sekali juga. Sayyidina Hasan pergi sekali juga. Pergi belakang. Apa yang boleh terima? Apa orang tidak tahu, tak kata apa? Adakah Yazid ni seorang anak muda belia, semata-mata kerana pengaruh ayah dia tu orang boleh terima dia? Tak pernah sabar tu dengan sahabat, tak pernah sabar. Sebab tu kita tak boleh terima. Ini semua permainan musuh-musuh Islam untuk memburuk-burukkan sejarah Islam, menguduh khalifah-khalifah Islam. Mula-mula dia kata khalifah ni ada 4 saja, Khulafaur Rasyidin ada 4 saja. Pasal dia nak putuslah Muawiyah tu. Dia nak putus Muawiyah.
Sebab kalau campur dengan Muawiyah saja merintah 20 tahun sebagai khalifah, 20 tahun sebagai gubernur, 40 tahun merintah. Jasanya banyak sekali. Kalau dia berjaya potong kerak hak tu, bermakna Khulafaur Rasyidin ni 4 orang. 4 orang ni 3 daripadanya mati kena bunuh. Boleh ke orientalis? Sedap nak. Ini membuktikan bahawa sistem khilafah, sistem pemerintahan cara Islam ni tidak boleh disetujui. Orang tak boleh terima, tidak praktikal. Tengok, tu setara sahabat yang dididik oleh Nabi SAW, seorang aja mati tidak kena bunuh, hak lain kena bunuh. Menunjukkan ayat tak setuju, tak kena lah tu, ada tak kena lah tu. Dia boleh kata begitu. Hak tu Khulafaur Rasyidin, hak 4. Lepas tu bila putus hak Muawiyah, dia tak ada, duduk balah sama sendiri, perang sama sendiri. Tapi kalau kita terima sejarah Muawiyah sebagai orang yang molek, sebagai Khulafaur Rasyidin juga, tak jadi masalah. Lepas pada tu kan baik, pulih, semua aman, damai lepas pada tu. Bila bai'ah Sayyidina Hasan, bai'ah kepada Muawiyah, itu orang panggil tahun perpaduan. Orang Islam semua berpadu, perang dengan orang kafir pula, tidak balas sama sendiri. Ini kejayaan dia, kejayaan yang besar. Dia tak say lah, dia tak say kejayaan Islam itu orang apa, dia tak say, dia putus. Apabila Muawiyah diterima oleh kerana dia sahabat, macam mana cara dia nak putus lagi kejayaan Islam? Dia cari peluang Yazid. Inilah peluang dia. Sebab Yazid tidak sahabat, Yazid orang muda, putus itu. Kalau begitu Khulafaur Rasyidin di 5 saja, kejayaan Islam dia duduk 5. Hak hadis Nabi SAW kata 12, siapa 12 duduk mana? Siapa 12 pemerintah Islam itu la yazaluddin azizan, akan terus teguh sehingga 12 khalifah. Duduk mana? Sehingga 12 tu mesti daripada awal sampai kepada 12. Kalau kita tengok sampai kepada 12 tu jelas menunjukkan khilafah Bani Umayyah. Hak tu dia tak say. Kalau sampai kepada 12 kita ambil kira dengan sekali dengan Imam Mahdi gapo, kita duduk bilang mana-mana ambil daripada Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz seorang, ambil daripada Bani Abbas seorang, ni seorang Harun Ar-Rasyid, ambil daripada ni, itu tidak hingga tu orang panggil tu. Daripada tu hingga tu maknanya sapan terus tu baru hingga. Kalau lagu tu putus-putus tak boleh kata hingga. Ni kata hingga ila ataupun hatta 12 khalifah, hingga 12 khalifah. Itu menunjukkan berterusan. Dia tak sila tengok tu. Kalau tidak menunjukkan kejayaan umat Islam. Dia tak sih. Pada masa itulah Islam ni sampai ke India, sampai ke mana-mana. Pada masa tu, pada masa pemerintahan tu, hajat tu lah, hajat orang kata zalim ke apa, hajat tu lah hak bawa pergi Islam ke Sing, ke Pakistan ke apa, hajat tu. Yalah kau hajat dia zalim begitu mau tu. Itu masalah. Tidak, tak ada, itu semua karut belaka cerita yang direka-reka. Kecuali orang-orang yang terpengaruh dengan hak tu lah. Orang yang tidak mengkaji sejarah, memanglah dia kata lagu tu. Sedangkan hak tu adalah yang sejarah yang telah dihidangkan oleh musuh-musuh Islam. Daripada orang Islam ni, kumpulan Syiah. Hak ni. Sebab tu kalau kita baca sejarah, kaji-kaji tengok perawi-perawi dia tu, memang orang tu, puak-puak tu. Hal lagu tu memanglah jelas dah tu dia memang memusuhi orang Islam. Dia nak ayatnya orang Islam ni, kita ahli sunnah ni malas. Pasal apa? Quran yang kita pakai ni tidak terpelihara zaman Nabi. Hajat tu baru bubuh. Baris dia bubuh titik gapo tu hajat. Apa hajat ni boleh harap ke? Orang yang zalim gitu mau ni, bunuh beribu-ribu orang, boleh harap? Dia nak ayat gapo? Dia nak ayat Quran yang ada pada kita ni tidak boleh diyakini sebab dia disusun di zaman hajat. Tu dia nak ayatnya. Inilah dahsyat teruknya. Kalau kita terima hajat tu teruk, boleh jadi ada kemungkinan tu orang yang pemerintah yang jahat diktator lagu ni boleh buat benda-benda begitu. Ada kemungkinan. Hajat tu siapa kalau dia nak buat pun? Dia tu gubernur dia macam menteri besar, bukan Perdana Menteri. Bapa tak letak atas Perdana Menteri dia je, atas khalifah dia pada masa tu, letak atas hajat. Seseorang yang hajatnya lebih kuasa dia daripada orang lain. Bapa gitu tu. Dia nak ayat kot tu. Inilah bukti kita kata Quran ahli sunnah ni tak betul. Ini salah satu buktinya.
Dia nak pergi ke situ, tapi kita tak faham cerita dia tu, tak faham cerita dia. Bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah serati. Ahlussunnah wal Jamaah serati. Ni Ahlussunnah wal Jamaah, dia kata Ahlussunnah wal Jamaah, padahal duk kutuk Yazid, duk laknatullah. Dia kata Yazid la'nahullah. Dia kata lagu tu. Di mana? Memang lama dah kita tinggal sejarah kita sebenarnya. Lama dah. Bukhari kita tak pakai. Bukhari gapo kita tak pakai selama mana? Dah apa ni hak Hindung makan hati Hamzah tu. Mamuh hati Hamzah. Hak tu kita pakai hak orang lain juga. Dalam Bukhari tak ada sebut tu. Padahal Wahsy sendiri yang cerita. Wahsy sendiri hak je bunuh Hamzah. Ni dalam riwayat Bukhari. Tapi riwayat Ibnu Ishaq, hak Syiah tu orang pakai. Inilah malainya umat Islam. Lepas tu hijrah Nabi SAW tu pada waktu tengah hari. Dalam Bukhari ni kata, kita bila pakai siapa musuh hijrah agak wayak lah. Sayyidina Ali duduk tidur tempat Nabi. Kalau tidak, tak ada timbul. Dalam Bukhari tak ada sebut Sayyidina Ali sikit abuk, tak ada. Situ nak wayaknya kita ahli sunnah ni banyak dah kena racun Syiah, banyak benar dah. Kita kata saja Bukhari ni yang kitab yang paling sahih, yang tempat rujukan kita, tapi kita tak pakai sebenarnya. Masyarakat Islam dia tak pakai, dia tidak sedar hal tu. Dia duk kata hijrah pada waktu malam, sebab kalau tak ada cerita malam tu tak ada lah. Hak Sayyidina Ali peranan Sayyidina Ali tidur atas katil tempat tidur Nabi tu tak ada. Hak adanya kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Habis keluarga Sayyidina Abu Bakar terlibat dalam hijrah Nabi SAW. Dia tak say Sayyidina Ali tak ada. Situ ceritanya. Tapi kita tak faham. Inilah masalah. Bukan seperkara lah, banyak. Banyak benar. Kena ke dia berlakon. Kena ke dia. Pukak hak dia pasal. Jala hak dia lepas tu. Kena. Banyak dah. Caranya nak selamatnya lagu mana? Mengaji hadis mula. Tu bagi anak-anak dapat mengaji hadis mula. Sebab hadis menceritakan hak sebenar kepada kita. Jangan kita kata hadis ni cara hukum saja. Dak, tentang sejarah. Hak ni yang paling jelas kepada kita. Semua ahli sejarah terima yang mula-mula perang meredah laut ini Muawiyah. Semua ahli sejarah terima. Bukan orang ahli sunnah saja, Syiah pun terima. Yazid hak mula-mula pergi serang Madinah Qaisar. Semua terima. Apa tu? Nak kata apa lagi? Bila dia tak boleh kata, dia pusing kau tadi. Dan bukan orang dia saja, ulama ahli sunnah sendiri terpedaya. Macam tadi, bila ada orang kata gini, ada orang kata gini. Iyalah dia kena. Padahal dia boleh buat mari ke dalil yang lawan hak ni. Boleh kah? Dia boleh bukti kah Yazid tu murtad? Boleh kah? Sehingga dia kata dia tidak layak. Boleh kah? Dia tak boleh. Tapi apa ya kecek lagu tu? Kena dah tu. Ni masalah. Usaha ada tak kecek masalah orang awam ni, kesian ke dia. Hak masalah ulama. Selama mana dia duduk kata Khulafaur Rasyidin tu pak tu je. Bila hak pak tu. Padahal Ibnu Khaldun kata tidak, Muawiyah tu Khulafaur Rasyidin juga. Siapa dia dengar hak dia? Kita kata dia ni ahli politik Islam, dia ni ahli masyarakat, bapa ilmu masyarakat. Kita kata. Lepas tu hak dia kata kita tak terima. Tak tahu pun. Nak terima biar tahu dulu, tak tahu pun. Ibnu Khaldun kata begitu. Ramai lagi ulama-ulama lain kata Khulafaur Rasyidin. Ni pasal apa? Pasal keliru, tak kena hadis. Cara kita selamat iaitu Quran dengan sunnah. Biar kemah tu. Mengaji molek tu, insya-Allah akan lepas. Kalau tidak terkena. Sama ada dalam sirah ke dalam sejarah ke dalam apa ke, kena. Baik, sekarang ni kita selesai tu. Yazid adalah seorang yang baik. Apa tu orang yang kata tak baik tu, itu fitnah semata-mata. Tidak ada bukti yang jelas berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan pendapat-pendapat sahabat ke, tabi'in ke, yang mengatakan dia ni jahat. Tak ada. Kalau ada, buktikan. Kita sudah tengok belakang dah. Ada tu memang ada musuh sahabat, musuh sejarah awal Islam. Terdiri daripada mereka itulah puak-puak Syiah. Kalau puak-puak dia tak pelik lah. Usah ke Yazid, sahabat tu dia boleh kata murtad. Sayyidina Abu Bakar tu dia kata murtad. Tak pelik kalau dia tu. Tapi apa kena-mengenanya dia dengan kita? Apa kita nak pakai dia? Masalahnya dia masuk tu tidak atas nama Syiah. Tidak atas nama Syiah, kita tak sedar.
macam Ibnu Ishaq, kita tak perasan dia. Dia masuk tu. Lepas tu berapa banyak ni dalam perawi-perawi hadis ni orang-orang Syiah. Tu kena cek molek tu, kena beringat molek. Kena beringat molek. Misalnya dalam Tirmizi ada sebut akan keluar daripada umat Nabi ni, daripada Bani Thaqif, 2 orang, kadzab wa mubin. Seorang pendusta besar seorang, dan seorang lagi zalim. Pokok ni kata seorang tu Mukhtar, Mukhtar Al-Thaqafi, pembohong besar, kepala Syiah. Seorang lagi ni Hajjaj, dia pakai. Masalahnya hadis tu dulu kedudukannya setara mana? Siapa dia? Ada perawi dia tu, siapa dia? Sebab tu lah nak kata dia baru selesai kalau mengaji hadis. Ada dalam kitab hadis semata-mata, lepas tu kita tidak mengaji hadis, pakar-pakar selalu. Kena lagu tu. Kalau begitu apa faedah imam-imam tu sebut perawi-perawi dia tu dia seorang, apa faedah? Kalau semua nak pakar belakang, tak payah ada sanad dah lah. Waya isi selalu. Dia sebut sanad tu, dia nak suruh kita cek lah. Kita cek. Begitulah ceritanya. Bab qitalil Yahud. Ini bab perang dengan orang Yahudi. Dia nak ayatnya perang-perang ni, perang Rom, perang dengan Yahudi, perang gitu-gitu, semua ni ada kesan besar kepada masyarakat Islam. Dan dia membawa perubahan yang besar kepada umat Islam. Sama ada dari segi geografinya, dari segi politiknya, dari segi ekonominya, dari segi masyarakatnya, besar kesan dia. Begitu juga kalau orang Islam menang pergi sesuatu tempat tu, dia membawa perubahan yang besar kepada tempat tu. Misalnya tadi Ana sudah sebut dah, orang Islam akan pergi perang India. Berapa banyak dengan sebab India tu jatuh ke tangan umat Islam, berapa banyak orang-orang alim, berapa banyak orang-orang besar, orang-orang wali, berapa banyak. Dan kesannya kepada umat India tu berapa dalam? Besar. Sebab itulah Allah SWT bebaskan daripada neraka orang yang pergi perang. Kesan dia besar dari segi masyarakatnya, dari segi segala-galanya besar. Begitu juga kalau orang Islam kalah, serupa juga, besar juga kesannya kepada dunia. Ini perang dengan Yahudi. Zaman ni, pada ketika hadis ni cerita ni, orang tak nampak. Sebab apa? Negara Yahudi tak ada. Negara Yahudi ni baru je ada. Israel tu baru je ada. Sebelum pada tu tak ada. Dia tak ada negara. Tak nampak apa yang berlaku hari ni. Tapi apa yang berlaku hari ni memudahkan kita, mendekatkan kita kepada hadis ni. Kau kita nampak, kau tepat, kau dekat. Betul hak Nabi SAW kata tu. Kalau tidak nak perang lagu mana? Zaman lah ni kau dekat. Lepas tu dikatakan Dajjal pergi ke kawasan tu. Dalam hadis Nabi Isa akan mari di kawasan tu. Apa penting sangat kawasan tu? Kalau kita tengok lah ni tak pelik. Ni, kalau kita tengok hadis yang pertama ni, orang Yahudi ni begitu zalim, buat nyaya. Lah ni pun pada dah. Tengok. Tak sud lagi tu. Tak rapat jik lagi tu. Tidak sampai ke kemuncaknya lagi. Kemuncaknya apabila Yahudi ni dia zalim sungguh. Nak ayatnya di sini gambaran ni bukan manusia saja. Dia tahu. Tak boleh sabar nak ayat tentang kezaliman dia ni, supaya orang hukum Yahudi ni. Tetapi benda-benda yang beku, benda-benda yang tidak hidup seperti batu, seperti pokok kayu, seperti dinding pun cerita boleh kecek. Bukan pasal kesek tu, bukan pasal kesek tu, memang boleh kecek. Nak ayatnya kezaliman sampai ke kemuncaknya, tidak ada bandingan, tidak ada tandingan. Kita tengok lah ni pada dah. Ni bila orang Yahudi tu bersembunyi di balik batu, orang Islam pergi cari-cari pada masa tu, sampai akan ada ketika tu batu tu kata, wahai orang Islam, ni orang Yahudi duduk menusuk balik belakang aku, bunuhlah. Sampai begitu sekali. Dulu kita tak apa nampak tu waktu tu. Tapi lah ni agak dekat tu, agak dekat. Lepas pada tu Nabi SAW ayat ni semua akan bercerita di dinding kecuali gharqad, kata dia. Satu pokok gharqad. Hak tu tak rayak kalau Yahudi nusuk balik dia. Sebab tu orang Yahudi lah ni sibuk duduk tanam pokok tu. Duduk tanam tu tak tahu dia nak buat rumah, kena nak benteng, kena buat apa, kau tak tahulah. Tapi pokok tu begitu. Nabi SAW sebut ia adalah pokok Yahudi. Dia sebut dah. Tu pun perkara yang ganjil juga, pelik juga. Kalau orang biasa, ahli politik biasa, dia tak boleh sebut benda-benda begitu.
Lepas tu ni kalau ahli politik pun tak nampak tu dia nak royak begitu lama tu, 1000 tahun dulu. 1000 tahun lebih dulu royak tu. Begini-begini yang akan berlaku. Ya Allah, sungguh Allah ni gap dia orang Yahudi tidak buat kepada orang-orang Palestin. Gap dia yang dia tidak buat. Kita duduk tengok Nana Aril, cerita tu dalam surat khabar kau, dalam TV kau, dalam gapo kau, semua dunia tahu, tapi tak boleh dah buat apa. Sampai begitu sekali kezaliman itu dibela, kezaliman itu disokong, sampai begitu sekali. Kiamat tidak akan berlaku. Nak ayat benda ni pasti akan berlaku. Kiamat tidak akan berlaku kalau selagi kamu tidak akan perang dengan orang Yahudi. Maknanya akan ada perang. Lah ni pun perang dah, tapi perang ni hak akhir sekalinya, iaitu Yahudi itu tak boleh nusuk mana pun. Semuanya akan cerita suruh bunuh dia. Itu kezaliman dia. Bapa Yahudi itu sampai begitu sekali zalim, sampai begitu sekali tak ada hati perut dia. Bapa yang begitu sekali, sebab dia ini rahsia, iaitu dia adalah satu bangsa, satu kaum yang telah mendapat hidayah daripada Allah SWT. Ada kitab suci Allah SWT bagi kepada dia. Itu hidayah dalam bentuk kitab. Lepas pada tu Tuhan telah utuskan sekian ramai orang rasul-rasul, nabi-nabi di kalangan mereka untuk bimbing, untuk bentuk, untuk jadi baik. Tiba-tiba dia memusuhi kitab dia, kitab yang sepatutnya dijadikan panduan itu, dia pesongkan kitab itu, dia tukar. Itu kemurkaan Allah SWT yang besar. Yang kedua, itu punca hidayah tu, dia hapuskan sesoalan. Ada lapu, dia pecah lapu. Begitulah sesoalannya. Satu lagi, iaitu dia bunuh nabi-nabi, dia benci kepada nabi-nabi, dia tidak suka pada cara nabi-nabi, walaupun nabi-nabi itu di kalangan dia sekalipun, dia tidak suka. Padahal dia ni puak-puak semangat puak lah, perkauman kebangsaan dia tu kuat, tebal sangat, tapi tak saya terima juga. Bahkan dia fitnah nabi-nabi itu dengan mengatakan nabi-nabi ni zina lah, nabi-nabi ni macam-macam. Siti Maryam ni, Nabi Isa ni anak zina, dia kata. Siapa begitu? Siapa dia? Ayah dia Yusuf, kata dia. Yusuf An-Najjar zina dengan mak dia. Siapa setara tu? Nabi Isa tu siapa dia? Bani Israel juga. Nabi Daud, kenapa dia tidak kata kepada Nabi Daud mengorak dengan bini orang? Dia kata banyak benar lah dia fitnah kepada nabi-nabi. Berapa ramai nabi yang dia bunuh. Akibat daripada itu semualah Allah SWT murka. Hak ni bukan khusus dengan Yahudi saja, bangsa mana-mana, siapa pun kalau tinggalkan hidayah, memusuhi orang yang membawa hidayah, gitulah hukum Allah SWT. Orang Islam, bila orang Islam dijatuh? Bila? Kalau kita tengok sejarah, bila orang Islam dijajah, bila kuasa Islam dirampas? Bila? Setelah orang Islam tak cara kepada kitab suci, tak cara kepada hadis-hadis Nabi SAW, benci kepada ulama-ulama, memusuhi ulama-ulama. Ketika tu itulah jatuh. Pada naik semula ni, dia kena balik situ. Musuh-musuh tahu Yahudi tu dia bijak ke mana-mana, dia tahu. Walaupun satu negeri yang miskin, tak ada gapo pun, tetapi kalau cuba nak menegakkan Islam sengerti, nak hidup cara Nabi, nak nak hidup cara Nabi SAW, nak menjalankan hukum Allah SWT, hak tu dia peracun. Dia tak boleh lelok hak tu. Hak lain dia tak takut, dia tak bimbang. Cuba kita tengok apa yang berlaku di Afghanistan. Kenapa dia ada Afghanistan? Buat apa dia peracun? Dia tak say ada orang kaya seperti Usamah tu. Dia tak say ada ulama seperti Mullah Umar tu. Dia tak say. Sebab apa? Walaupun tak ada ke satu pun bahaya. Bila orang Islam nak kembali kepada kitab suci, nak kembali kepada orang-orang yang ikut cara Nabi, nak ikut cara Nabi, dia tak say selalu. Bahaya kepada dia. Itu kita kena faham. Daripada dulu lagi, bila orang tinggalkan ulama, bila orang tinggalkan kitab suci, duk pakai hak lain, undang-undang lain, duk berasa lebih hak lain, maju hak lain, Allah SWT akan murka. Sebab itulah orang Arab buat apa? Buat apa orang Arab tu? Dulu dia agama tempat dia. Buat apa dia hancur, pecah belah. Negeri-negeri itu dipecah, dijajah oleh berbagai-bagai bangsa. Buat apa? Kerana dia tinggal Quran.
punya dahsyatnya di Mesir, di mana gapo dulu. Sampai lah ni pun teruk lagi. Gapo dia tidak ada. Ahli-ahli fikir dia, ahli-ahli fikir Mesir, orang-orang cerdik dia, semua duduk puja barat belakang. Duduk puja barat. Kalau kita baca sejarah-sejarah dia, itu ketika itulah Islam jatuh. Bila nak naik semula ni, bila nak balik kepada Quran, nak balik kepada cara Nabi SAW, dan musuh Islam tidak akan lewat. Hak tu memang jelas hak tu daripada dulu lagi. Begitu. Sebab Yahudi dia tahu, kalau balik kot ni bahaya. Sebab itu tak boleh elok dia. Jadi medan lah di sana, di Palestin, di kawasan tu jadi medan lah. Medan. Apa yang nak diceritakan di sini, dalam riwayat-riwayat lain, Nabi Isa mari, dia tidak menyembelihi pok-pok dia. Ini nak ayatnya, perjuangan Nabi-Nabi ni bukan jenis perkauman. Dia menegakkan keadilan. Dia tidak suka kepada kezaliman. Walaupun orang yang zalim tu sebangsa dengan dia, dia tidak. Dia akan memihak kepada Islam. Dia akan melaksanakan Islam. Dan dia turun di kawasan tu. Di kawasan tu. Dalam hadis sudah sebut. Apa benda tu, ialah jauh bagi kita. Kalau orang dulu lagi jauh, tak dapat tu Yahudi duduk mana. Tak ada kuasa pun pada masa tu. Baru saja abad 20 ni, baru ada dapat negara tu. Itu pun dengan pertolongan hak learn ni lah. Hak duduk backing dia learn itu. Hak tu, demo tu lah yang rancang buat negara Israel hak sikit tu, hak kecil tu. Tapi walaupun kecil, hakikatnya besar di belakang. Itulah yang berlaku. Jelas dalam hadis-hadis ni, jelas kepada kita. Inilah merupakan mukjizat Nabi SAW. Bab qitali Turk. Ini bab perang dengan orang-orang Turk. Turk ni bukan orang Turki. Turk ni bukan orang Turki. Kita kena ingat satu. Bukan kita kata bab qitali Turk, perang dengan Turki pula. Bukan. Turk ini adalah satu bangsa daripada keturunan anak Nabi Nuh, iaitu Yafith. Keturunan Yafith. Dia ni, kalau kita tengok dalam gambaran dalam hadis ni, puak-puak ni muka dia lebar, muka bulat, hidung kepek, mata sepek. Orang Turki tidak lagu tu, dia serupa orang barat, putih, hidung macung, mata luah molek. Ni Turk lain. Turk ni dia ada di kawasan mana? Mongolia asalnya. Mongol. Lepas pada tu kawasan timur Rusia, kawasan tu. Lepas tu pergi ke bawah lagi, kawasan Khuzestan, Turkmenistan, kawasan-kawasan tu. Tu orang dia asalnya daripada Mongolia. Hak ni pun Nabi SAW sudah sebut dah. Sudah sebut dah puak-puak ni. Dan hak ni mengikut setengah ulama sudah berlaku, setengah ulama kata tak sih kata boleh jadi akan berlaku lagi, akan datang. Tetapi yang jelas dalam sejarahnya telah berlaku dah. Kalau akan berlaku lagi pun, iyalah, boleh jadi berlaku beberapa kali. Tetapi hak sudah berlaku dah, iaitu tentera Mongol, Tatar pergi serang orang Islam dan menjatuhkan kerajaan Baghdad. Hak tu. Dalam sejarah tu, Mongol tu hak mana? Hak ni lah, muka ni lah, puak-puak Kublai Khan, Genghis Khan itu. Muka dia lagu ni. Dan dia pakai kasut bulu. Apa tidak kasut bulu? Negeri dia sejuk, negeri tempat salji. Nampaklah tu isyarat dia daripada negeri sejuk. Kalau balik kita ni tidak pakai kasut bulu, panas. Muka tu kepek, muka kepek seperti perisai ni dia bulat yang diketuk. Muka huduh lah, bulat. Sebab tu dibandingkan dengan perisai. Lepas tu hidung kepek, mata sepek. Bukan di sini nak ayat hak rupa lagu tu tidak molek dah. Ni nak ayat hak berkaitan dengan hak tu lah. Hak berkaitan dengan hak tu. Ia akan menjadi bencana kepada umat Islam. Di antara alamat kiamat, kata dia, ialah kamu akan memerangi golongan yang memakai kasut bulu. Pakai kasut bulu. Kita bila dia kata kasut bulu ni, cuba kita fikir, apa pakai kasut bulu? Maknanya dia ni daripada kawasan negeri sejuk.
Kalau tidak orang tak pakai bulu-bulu ni. Panah. Daripada sana. Pas kalau kita tengok puak-puak Tatar, puak-puak Mongol dulu, memang pakaian dia lagu tu pakai baju bulu. Kasut pun bulu. Dan muka dia memang lagu tu. Dia pergi serang habis hancur. Lebih kurang Amerika serang ni. Bahkan Amerika tak ada sebut. Tak tahulah Len ni dia buat lagu mana. Setakat ni kita tak dengar lagi. Tapi kalau puak-puak Tatar ini, dia tahu habis kitab-kitab ulama-ulama tulis pada masa tu, bukan ada percetakan, tulis tangan. Tahu dalam sungai dia jelas. Tahu dalam sungai Furat tu sampai jadi hitam air sungai. Dawak tu tubik. Lepas tu dia susun kitab tu, dia bekah kitab-kitab tu, dia buat jambatan untuk lalu kuda-kuda dia. Lepas dalam kitab tu Quran ke apa hadis tak kira lah. Banyak. Itu hak dia buat. Dah cukup kejam zalimnya. Sehingga berapa ramai orang Islam tak kira lelaki perempuan tua muda dibunuh pokok dia. Dah jatuhlah Islam pada masa tu di Baghdad. Itu cerita dia. Tetapi hikmah Allah SWT pula, dia macam-macam. Pokok ni lah pula yang pergi masuk Islam. Sebahagian daripada pokok dia tu masuk Islam. Pokok dia ni jadi pejuang pula, pergi perang sampai ke India. Hak ni lah pokok kesultanan apa dia ni, Mongol tu di India. Kesultanan Mongol tu pokok keturunan ni juga. Hak tu molek pula. Bukan semua tak molek. Hak orang panggil apa dia ni, Shah Jahan, apa ni, banyak lagi lah, Jahangir. Tu pokok dia belakang. Yang kemudiannya keturunan dia tu berbalik belakang Khan. Khan tu pokok tu. Tapi hak tu molek pula Islam. Sebelum di pokok dia tu Islam, sebahagiannya Islam, teruk bukan main dah lah. Dunia Islam hancur dah lah. Ke pokok dia tu. Begitu juga kita tengok sekarang ni hancur, barat menghancurkan Islam. Tak tahu lagi lah ke mana. Mana tahu akan datang ada duduk berasa begitu. Orang-orang dia sendiri tu akan menjatuhkan kerajaan dia. Orang-orang dia sendiri akan memeluk agama Islam. Kemudian akan sebarkan Islam. Semua pokok Tatar sana ni lah, pokok Mongol sana ni. Boleh jadi hikmah Allah SWT tak ada siapa dia tahu. Kita tengok sekali nampak teruk lah. Rupanya dia nak bagi lagu tu pun. Tak tahulah. Lepas tu dia sebut ni, rupa dia, muka dia tu lebar. Tidak jenis panjang lah kan, kita tahu panjang. Muka orang ni, muka apa ni, bujur telur kita kata. Muka bujur, tidak bujur lah, jenis lebar, bulat gitu. Lepas tu ditashbihkan dengan perisai. Perisai tu bulat. Apalagi kalau diketuk. Kalau perisai tu daripada besi, diketuk belubar-belubar. Belubar-belubar tu nampaklah rupa tu tak comel. Lepas tu hidung, kepek, mata sepek, memang jelas disebutkan. Hak ni kalau kita nak kata Turki dengan arti Turki itu tidak tepat. Sebab apa? Rupa mereka itu tidak begitu. Bab memerangi orang-orang yang memakai kasut bulu, kasut berbulu. Ni pun lebih kurang itu juga. Coba Imam Bukhari buat bab lain. Satu, qital Turk. Seseolahnya puak-puak Turk itu tidak pakai kasut bulu. Tapi dalam riwayat dia tu hak tu juga. Dalam riwayat dia tu ada sebut kasut bulu juga. Hak ni buat tajuk tu. Maknanya boleh jadi Imam Bukhari nak sebut secara lebih khusus lagi. Tanda supaya kita ingat tanda tu, iaitu dia pakai kasut bulu. Bahawa man saffa ashabahu 'inda al-hazimah wa nazala 'an dabbatihi wastansara. Nampaknya kita sekat tu lah malam ni. Apa tu dia bab-bab tadi nak menunjukkan perang tadi lah, kesan perang tu. Sama ada orang Islam benar ataupun orang Islam kalah. Dan benda ni tidak berlaku lagi di zaman Nabi SAW. Dia royak tu benda akan berlaku dan umat menyaksikannya satu demi satu. Kita tak ada saksikan dulu, ada dalam sejarah kita boleh baca. Hak kita tidak saksikan lagi, banyak lagi akan datang. Sampai ke kiamat. Nak sampai ke kiamat banyak lagi. Pada sekat itulah Allah.